Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Orang-orang yang sabar dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, dan orang-orang yang benar imannya, yang membenarkan dengan hati, dengan ucapan dan juga perbuatan, dan orang-orang yang khusyuk di dalam ibadahnya, dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan orang-orang yang memohon ampun kepada Allah pada waktu sahur. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 17, juzuk 3, halaman 52. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pagi ini pertemuan yang dirahmati, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara daripada maksiat. Wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una. Ya Allah, jangan kau jadikan di kalangan kami, jangan kau jadikan apa yang ada pada kami, dan jangan kau jadikan mereka yang bersama-sama dengan kami saqiyya wala mahruma, mendapat kesengsaraan dan juga kegagalan. Ya Rahman, sa'idana ya Rahim. Wahai Tuhan yang maha pemurah, bantulah kami. Wahai Tuhan yang maha pengasih. Washrah sudurana bil Quran, lapangkanlah dada-dada kami untuk menerima Al-Quran. Waslih hayatana bil Quran, perelokkan kehidupan kami dengan rujukan Al-Quran. Wazaid anfusana bizinatil Quran, hiasilah akhlak pribadi kami dengan akhlak Quran. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, sejahterakan kami pada bulan Ramadan. Wa sallim Ramadana lana, dan juga sejahterakan bulan Ramadan bagi kami. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan terimalah amalan-amalan kami pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Muliakan Tuan Yang Dipertua Majlis Daerah Sabak Benam, Tuan Haji Azman bin Dahlan, seluruh warga kerja Majlis Daerah Sabak Bernam yang dimuliakan Allah dengan nikmat iman dan juga Islam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita berbaki beberapa hari sahaja lagi, tahu lebih kurang dalam tempoh 48 jam kita akan masuk satu bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam, yang bulan ditunggu-tunggu bagi orang yang beriman.
Kerana pada bulan itu ada satu amalan yang dilakukan oleh golongan-golongan ahli syurga. Hari ini saya nak membicarakan tentang satu amalan golongan ahli syurga yang sangat-sangat rugi bila mana kita tidak merebut peluang itu. Kerana amalan ini amalan yang sangat ringkas, sangat mudah, sangat senang, dan juga boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. Amalannya tidak perlu mengambil masa yang sangat lama, tetapi ianya adalah amalan golongan ahli syurga yang Allah Azza wa Jalla sebutkan ada 5 golongan. Yang pertama iaitu orang-orang yang sabar, as-sabirin. Kita mungkin boleh sabar apa orang kata pada kita, apa orang buat pada kita, tapi sabar yang paling tinggi adalah sabar dalam melakukan ketaatan. Kalau tak percaya, bulan Ramadan ni kita pilih surau ataupun masjid yang solat 8 rakaat dengan 20 rakaat. Mana kita sabar? Sabar ketaatan 20 rakaat, imam sambung lagi, kita sambung lagi. Sabar ataupun tidak sabar, itu susah kita nak sampai tahap sabar dalam melakukan ketaatan. Tapi sabar dalam banyak hal, insya-Allah kita boleh melatih diri kita sendiri. Adapun sabar dalam melakukan ketaatan memerlukan mujahadah yang tinggi. Yang kedua, as-sadiqin. Ini juga adalah golongan ahli syurga yang Allah sebut, iaitu orang-orang yang membenarkan imannya. Iman mestilah gabungan daripada 3 elemen: hati, lisan dan juga perbuatan. Tidak sempurna imannya bila hati hanya mengaku keesaan Allah, tetapi perbuatannya merendahkan ataupun mengecilkan Allah Azza wa Jalla. Contoh, kita kata kita beriman, tetapi bila ada kefarduan, bila ada kewajipan, kita menolak kewajipan dan kefarduan itu dan kita melebihkan hal-hal ataupun urusan dunia. Contoh paling mudah dalam masyarakat kita, bila kita sebut bab faraid, bab pembahagian harta, bab pembahagian tanah dan sebagainya, boleh berubah 360 darjah. Daripada dia berjubah, daripada dia berserban tebal, daripada dia berjanggut, dia boleh berubah menjadi manusia yang rakus dengan harta. Banyak berlaku dalam masyarakat kita. Sedangkan kita kata faraid itu adalah suatu kewajipan yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan syariat. Yang ketiga, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitin, orang-orang yang khusyuk dalam ibadah. Ini juga adalah golongan ahli syurga. Khusyuk tak mudah untuk kita dapat. Kita dalam solat contohnya boleh dapat khusyuk pada rakaat pertama. Rakaat kedua mungkin dah lari khusyuknya. Lagi-lagi bila dah dekat dengan raya. Tengah Ramadan okey lagi, dekat dengan raya tu khusyuk dalam solat dia kurang sikit. Rakaat pertama boleh khusyuk, rakaat kedua dah bau semprit, rakaat ketiga dah bau bahulu, tu depan tu berbau tu, hilang khusyuknya.
Baca Quran pun tangan sebelah order spray. Itu hilang khusyuk. Nak khusyuk ni baca Quran, handphone kena letak jauh dulu. Kalau tidak, kita takkan khusyuk baca Quran. Order masuk, order keluar, kan? Tu tak masuk langsing, tak masuk dengan baju raya. Nak qada 2 tahun tak raya, Ustaz. Ni masing-masing nak qada 2 tahun tak raya. Raya pertama baju warna peach, raya kedua baju warna purple, raya dah ada plan dia. Hilang khusyuk dalam ibadah. Yang keempat, wal munfikin, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ini alhamdulillah kita ada kesedaran. Ramai orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, sama ada sedikit secara konsisten ataupun dia ada banyak, dia bagi sekali. Ini ramai. Dan yang kelima, antara golongan ahli syurga, inilah yang kita nak rebut dalam bulan Ramadan, iaitu wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang memohon ampun pada waktu sahur. Kita kalau sahur, apa yang kita tahu? Sahur ni kita tahu makan. Sahur makan, sahur makan, sahur makan, makan sahur. Itu yang kita tahu. Sedangkan pada waktu sahur itu ada satu amalan yang menjadi dia beramal, dia tergolong dalam golongan ahli surga, iaitu memohon ampun. Sangat mudah amalan ini, memohon ampun. Hal ini Allah Azza wa Jalla nyatakan pada ayat lain dalam surah Az-Zariyat, surah 51 ayat yang ke-18. Iklan lagu raya. Berhenti kejap. Surah Az-Zariyat, surah 51 ayat yang ke-18, juzuk 26, halaman 562. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa bil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka ini memohon ampun. Waktu sahur mereka memohon ampun. Jadi ambil peluang, kita bangun waktu sahur, bukan hanya sekadar menyediakan makanan, sekadar untuk makan bersahur, tetapi ambil peluang untuk memohon ampun. Sama ada kalau sempat untuk kita melakukan solat-solat sunat, atau tidak sempat, sudah sampai masuk waktunya imsak. Imsak masih boleh untuk kita bersahur, tapi janganlah makan sampai 2-3 pinggan, memang tak sempat. Imsak ni ambil air dan juga ambil dengan kurma. Sebab kita nak merebut keberkatan waktu sahur, kemudian kita nak lakukan amalan golongan ahli syurga. Sebab amalan ni pada waktu sahur saja, dia tak ada waktu lain, iaitu memohon ampun. Mohonlah ampun pada Allah, sama ada dengan melakukan solat ataupun dengan beristighfar. Cuma pada istighfar itu sedikit yang perlu dibetulkan dalam masyarakat kita. Sebab masyarakat kita dah biasa. Dia sebut Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa. Dia berhenti kat situ. Dia berhenti dekat situ. Bila berhenti dekat situ, maksud ataupun maknanya tergantung. Astaghfirullahalazim, elok dah, aku mohon ampun pada Allah yang maha besar, maha berkuasa. Alladzi la ilaha illa, yang tidak ada Tuhan illa melainkan. Tergantung.
tiada Tuhan melainkan. Sepatutnya melainkan siapa? Illahu, melainkan dia, yakni Allah. Jadi kalau baca istighfar selepas ni, nak berhentinya berhenti pada hu. Kalau nak sambung terus, sambung, tak ada masalah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu. Berhenti di situ. Berhenti di situ. Kalau nafas panjang nak sambung, sambunglah huwal terus. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Hadis 110 Riyadhus Shalihin Al-Hayya. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Hadis 240 Riyadhus Shalihin. Dua-dua boleh baca. Jangan bergaduh. Dengar imam baca Al-Hayya Al-Qayyumah, ni imam ni datang dari mana ni? Jangan gaduh. Dengar imam baca Al-Hayyu Al-Qayyum, imam ni tak betul ni, yang betul ni ini. Dua-dua betul. Satu hadis 110 dalam Riyadhus Shalihin, yang kedua hadis 240 beristighfar. Kalau nak panjang istighfar, bacalah lagi Sayyidul Istighfar. Kemudian dalam ayat ini juga, ayat sebelumnya, daripada ayat yang ke-15, Allah memberitahu amalan-amalan mereka ini, wabil ashari hum yastaghfirun. Apa yang mereka dapat di dalam syurga, Allah bagi tahu, innalil muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya dalam syurga mereka mendapat nikmat-nikmat dan juga mengalir di bawahnya air-air sungai. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka mendapat nikmat dan rahmat yang Allah berikan sebab apa? Kanu qabla dhalika muhsinin, kerana ketika di dunia mereka melakukan amalan-amalan kebaikan. Antara amalannya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka ini pada waktu malamnya sangat sedikit tidurnya. Sangat sedikit tidurnya. Sebab apa? Sebab dia memohon ampun. Wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur dia memohon ampun pada Allah. Dan lagi Allah sebut golongan ini, mereka yang mengamalkan ini, Allah beritahu di dalam suratul Qiyamah, surah yang ke-75 ayat 22 hingga 23, juzuk 29 halaman 578. Wa wujuhu yawma idin nadirah. Muka mereka ketika di akhirat itu berseri-seri. Ini orang yang beristighfar waktu sahur, berseri-seri, indah, bercahaya. Kenapa? Ila rabbiha nazirah. Mendapat nikmat yang paling besar di akhirat nanti adalah melihat Tuhan. Orang yang melakukan amalan ini ketika di dunia, yang amalan ini juga adalah amalan ahli syurga, di akhirat nanti mukanya berseri-seri sebab dia dapat melihat Tuhannya ketika di hari akhirat. Hadirin muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah dengan nikmat iman dan juga Islam. Jadi amalan antara satu amalan ahli syurga, golongan ahli syurga, iaitu istighfar waktu sahur, beristighfar. Maka bilakah waktu sahur?
Ada orang dia makan pukul 1, dia makan pukul 2, dia makan pukul 3 dan sebagainya. Makna kata nak terus nanti susah nak bangun. Ini dia dapat untuk makan itu, tetapi dia tak masuk dalam waktu sahur yang dimaksudkan. Bila waktu sahur itu, dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh 30 jalur para sahabat, 30 lebih, 31 atau 32, termasuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidatina Khawlah, Sayyidatina isteri-isteri Nabi SAW, bermakna hadis ini adalah hadis mutawatir, hadis yang tak boleh ditolak, diterima oleh ramai. Kadang-kadang ada hadis sahabat dengar seorang, sahabat dengar 2 orang, maka sebab itu berlaku perbezaan. Contoh satu hadis Nabi kata jangan minum berdiri, riwayat. Lepas tu sahabat tak dengar hadis, tapi sahabat nampak Nabi minum berdiri. Nampak seperti ada kontradik, nampak ada seperti percanggahan. Rupanya bila dicantumkan hadis itu tidak berlaku percanggahan, sebab yang Nabi larang minum berdiri adalah air biasa. Adapun yang Nabi minum berdiri adalah air Zam-Zam. Ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam dia minum dengan apa yang dia niatkan. Jadi barulah timbul kajian zaman sekarang, rupanya dalam perut kita ada filter. Bila berdiri filter tu terbuka. Makanlah, minumlah apa saja, maka tak ada filter terus masuk dalam tubuh badan kita. Tapi secara duduk dia akan tapis. Dia akan ketepikan bendasing-bendasing tersebut supaya menjadi tinja, dan tinja itu akan keluar, kita buang. Itu baru ada kajian. Nabi tak sebut kajian-kajian tu, cuma Nabi buat dengan tindakan. Gitu juga Nabi tak sebut ilmu matematik, ada darab 10 dan sebagainya. Barulah hari ini ada ilmu matematik darab 10 dan sebagainya. Nabi cuma bagi tahu dalam bulan Ramadan dan selepasnya, man sama ramadana summa itba'ahu sittata ayyamin syawalin fasiyamuhu kasiyamid dahri, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan penuh 30 hari, kemudian sambung dengan 6 hari dalam bulan Syawal, maka puasanya seperti puasa satu tahun. Macam mana Nabi buat? 30 darab 10 300, 6 darab 10 60, maknanya 360. Kasiyamid dahri, seperti puasa 1 tahun 360. Itu contoh yang kita kata ada dalam hadis. Maka dalam hadis yang kita nak sebut waktu sahur ni waktu mana, hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah. Standard dia bawah Quran. Al-Quran firman Allah, hadis kursi juga firman Allah, tetapi maksud dia, lafaz dia daripada Allah, daripada Nabi SAW. Minta maaf. Al-Quran maksud dan lafaz daripada Allah. Hadis kursi maksudnya daripada Allah, lafaz daripada Nabi SAW. Jadi dalam hadis ini, bila kita nak tahu waktu sahur yang mana, hadis yang diriwayatkan oleh An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila as-sama' kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail, hina yabqa thuluthul akhir. Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia kulla lailatin, setiap malam, ketika 1/3 malam yang terakhir. Maknanya hujung-hujung malam 1/3. Jadi kalau pukul 12, pukul 1, pukul 2 tak masuk lagi sahur untuk kita buat amalan melaksanakan ibadah ahli-ahli syurga. Dia thuluthul akhir,
1/3 malam yang terakhir. Yaqulu, Allah berfirman pada sulusul akhir itu 3 perkara. Ya ibani, wahai hambaku, may yad'unani fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa, maka Allah kata aku akan mustajabkan. May yas'aluni, siapa-siapa yang minta saja pada Allah waktu itu, fa u'tiyahu, Allah akan bagi. Dan yang ketiganya, may yastaghfiruni, siapa yang memohon ampun padaku, fa aghfira lahu, maka Allah akan memohon ampun. Tuan-tuan, puan-puan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah sedikit tazkirah, peringatan bagi diri saya khususnya dan umum bagi kita semua, iaitu satu amalan golongan ahli syurga dalam bulan Ramadan. Rebutlah bermohon ampun pada Allah pada waktu sahur. Mudah-mudahan Ramadan kali ini memberi kebaikan kepada kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Razali atas tahlil dan ceramah kita pada pagi ini. Jadi Ustaz, boleh saya buka soalan sikit untuk warga dalam bilik ni? Boleh ya? Okay, ada siapa nak tanya soalan khususnya untuk sempena Ramadan Mubarak ni? Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, selepas kita balik pada surau, kita akan lakukan solat witir. Bila solat witir tu kita buat 2, yang satu tu kita buat pada solat selepas tahajud. Boleh ke? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya sebut tidak ada 2 witir pada satu malam, kan? Jadi keluar daripada khilaf, maka pertama sama ada kita buat sahaja witir, kemudian kita bangun sahur tu kita nak solat sunat dan tidak ditutup dengan witir. Pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, sama ada kita tidak laksanakan witir, kan? Kita tidak laksanakan witir dan kita tutup dengan witir pada bangun waktu sahur. Lepas solat pada tadi tu lah. Jadi dia tidak ada 2 witir. Maksudnya tak perlu untuk 2 rakaat kita buat, sebab witir ini maksudnya adalah ganjil. Jadi kita buat 2 rakaat tu itu bukan witir, itu solat sunat biasa. Sama ada 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Jadi kalau tuan-tuan buat 2 rakaat bermaksud witir, dia tak jadi witir. Dia tidak jadi witir. Kita juga niat, kan? Niat witir. Kalau 3 rakaat okey. Kalau 2, 1 macam mana tuan-tuan puan-puan ni? Yang pertama okeylah, usalli sunat witri raka'ataini. Yang kedua tu usalli sunat witri raka'ataini juga. Rakaatan, 1 rakaat. Satu rakaat. Jadi 2 dan 1. Sama ada nak 2 kali salam ataupun 1 kali salam dengan 3 rakaat. Imam Al-Ghazali, kitab Ihya-nya dan juga menjadi amalannya, dia melaksanakan malam 1 sampai malam 15 dia buat witir 3 rakaat 2 salam. Malam 15 sehingga habis dia buat witir 3 rakaat 1 salam. Ini ulama-ulama dulu dia meraihkan pandangan. Dia tak kata siapa yang salah. Cara ulama. Allah. Ada soalan lain?
Tak ada soalan, saya soal. Kalau tak ada saya nak soal, nak fix saya tak nak soal macam tu. Saya tanya soal sikit saja. Yang pertama, ada tak amalan yang kami masalah kami boleh lakukan sebagai umat Islam ni, amalan yang orang simple tapi ganjarannya besar Ustaz untuk bulan Ramadan ni. Dan soalan kedua, pendapat Ustaz, kita adakan tadarus tentang USB ni setiap bulan Ramadan ada tadarus ikut by group. Tadarus tu tujuannya adalah untuk memperbaiki bacaan ataupun untuk mengejarkan habisnya setiap juzuk tu, 30 juzuk khususnya. Sebab kat sini berbelas-belas grup setiap bulan. Kau juzuk 1, juzuk 2. Maknanya pendapat Ustaz perlu utamakan baiki bacaan ataupun habiskan juzuk tu juga. Itu ada dua soalan ni. Terima kasih pada bertanya. Pertama, amalan yang mudah tadi beristighfar lah. Yang kedua, hadis Nabi SAW, tahu kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani ala mizan, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Dua kalimah yang ringan pada mulut, dan berat pada mizan timbangan Allah ketika di akhirat, iaitu subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Ini mudah aja amalan kan. Facebook 30 minit, WhatsApp 1 jam setengah, Twitter 2 jam, subhanallahil azim wa bihamdi, boleh patutnya lebih daripada amalan yang mudah. Itu untuk amalan. Selain daripada itu, selain daripada zikir dan juga sebagainya, di bulan Ramadan ni maknanya banyak amalan yang digalakkan kepada kita supaya bersedekah. Kita boleh banyak bersedekah, sama ada daripada harta kita ataupun juadah-juadah yang kita beli, kita sedekahkan. Kalau tengah bulan tak ada ongkosnya, sedekahlah dengan senyum. Nabi bagi tahu, tabassumuka fi wajhi akhihi sadaqatun. Senyum pada wajah saudara kamu tu adalah sedekah. Kan? Ini pernah berlaku bila kita kuliah, tiba-tiba Jumaat, tiap kali kita perhati, tiap kali Jumaat, lalu tabung depan dia senyum je. Jumaat pertama, Jumaat kedua aku nak tengok lagi, Jumaat ketiga pun senyum juga. Balik tak berhati, tanyalah, Dek, kenapa Dek? Adik senyum hari tu Ustaz kuliah. Ustaz kata senyum tu sedekah. Saya tak ada duit Ustaz, saya senyum depan tabung. Macam tu dia faham kan? Maksudnya di sini adalah kita kata, kita walaupun kita ada masalah dalam, kita tak tunjukkan pada orang. Lebih-lebih lagi kita ni yang banyak berinteraksi dengan masyarakat awam kan. Orang datang jumpa kita dekat kaunter, Assalamualaikum cik, apa Assalamualaikum kan? Habis hilang. Masalah kita tak apa, tapi dengan orang kita bermuka ataupun berwajah dengan ceria. Itu amalan yang mudah dan juga baik. Yang kedua, soalan yang kedua iaitu berkaitan dengan tadarus. Kalau kita baca Al-Quran ni diturunkan untuk di bulan Ramadan ini diturunkan sebagai untuk kita mengambil istifadah, iaitu mengambil pengajaran daripada Al-Quran. Bagi saya sendiri, tadabbur bulan Ramadan ni adalah peluang untuk kita tadabbur Al-Quran. Sebab masa kita banyak. Berbanding dengan bulan biasa, kita terkejar-kejar. Kalau rehat tengah hari, kita terkejar-kejar antara makan dan juga solat. Tapi dalam bulan Ramadan kita bekerja ni, kita tak ada terkejar makan kan? Tak ada terkejar, cuma kita solat kemudian rehat. Waktu itulah kita tadabbur, memahami makna-makna Al-Quran. Menarik kalau memahami makna-makna Al-Quran. Saya mengajar 2-3 surau mukjizat Al-Quran yang terkini. Jadi bila kita memahami makna-makna
Al-Quran tu banyak perkara-perkara yang kita dapat, kita tahu rupanya telah lama Al-Quran itu membicarakan dalam Al-Quran, kan? Saya bagi satu contoh. Allah Azza wa Jalla sebut tentang golongan-golongan yang masuk dalam neraka dan golongan-golongan yang dipelawa masuk ke dalam surga. Perkataannya sama, Fatah. Futihat abwabuha, dibukakan pintunya bagi golongan-golongan ahli neraka. Adapun bagi golongan ahli syurga, wa futihat abwabuha. Tengok sama, kan? Tengok sama. Fatah. Satu futihat, satu letak waw, wa futihat. Satu ahli neraka dibukakan. Maknanya masuk neraka ni, sampai pintu neraka kita ada peluang lagi nak masuk syurga. Sampai depan pintu neraka, sebab pintu neraka akan dibukakan. Tak terbuka lagi, dibukakan. Cek lagi, ada apa lagi amalan yang tertinggal. Rupanya ada anak yang hafiz, yang memberikan syafaat pada dia, tarik balik masuk surga. Rupanya ada di kalangan saudaranya yang syuhada, tarik masuk surga. Yang syahid, maknanya futihat, dibuka. Adapun masuk syurga, Allah Azza wa Jalla seru dengan wa futihat. Masuk surga ni sedia terbuka. Masuklah pintu mana, pilihlah pintu-pintu mana kamu nak masuk. Ma'wa ke dan sebagainya, pilih pintu-pintu mana. Itu perbezaan. Jadi bila kita baca tu, oh ini kehendak Allah. Itu yang pertama, tadabbur Quran. Yang kedua, kita peluang dalam bulan Ramadan ni, peluang untuk kita memperbaiki bacaan. Maksud saya di sini, jangan cepat habis, jadi cuba perbaiki bacaan. Sebab bahasa Arab berbeza makna. Pada bismillah saja, kalau kita baca dengan sin tu dia mesti senyum. Bismillah, sebab huruf baris bawah senyum. I, D, T, C, senyum. Ibrahim, itu Arab, bukan Ibrahim. Ibrahim tu kita, Ibrahim, kan? Assalamualaikum, tukum kita. Jadi bismillah dengan bismillah berbeza. Bismi ismun, iaitu dengan nama Allah. Tapi kalau kita baca bismillah dengan dosa Allah, waliyazubillah min zalik. Satu lagi, yang ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil ini kat sini, alamin. Kalau kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, hamzah ataupun alif, alamin, beza makna. Segala puji bagi Allah al-alamin, Tuhan sekalian alam. Tapi kalau kita baca rabbil alamin, Tuhan yang berpenyakit, wal-iyazubillah min zalik. Kan jauh beza antara Tuhan yang mengasihi sekalian alam dengan Tuhan yang berpenyakit. Sebab tu bagi saya, gunakan kesempatan bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran. Pertama, membetulkan bacaan. Kedua, mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam.